Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Alia Azizi dan rakan penyampai lain. Teruskan bersama kami. Malaysia telah mengalami beberapa fasa struktur ekonomi sejak merdeka. Kegiatan ekonomi memberikan kesan terhadap pertumbuhan dan pengucupan ekonomi negara serta kehidupan rakyat. Malaysia terdapat dua faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Faktor fizikal terbahagi kepada 5. Faktor fizikal yang pertama adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia adalah tanah tinggi, tanah beralun, tanah pamah dan pinggir laut yang mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di tanah pamah adalah seperti pengangkutan, iaitu pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang. Contoh kegiatan ekonomi bagi tanah tinggi pula adalah pertanian seperti tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Bagi pinggir laut pula, kegiatan ekonomi adalah seperti perikanan, pelancongan dan pelabuhan. Faktor fizikal yang kedua adalah tanah. Malaysia mempunyai pelbagai jenis tanah yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman terhadap kegiatan pertanian. Contoh jenis tanah yang terdapat di Malaysia adalah tanah aluvium dan tanah gambut. Kegiatan pertanian bagi tanah aluvium adalah sawah padi, iaitu di kawasan dataran Kedah dan Tanjung Karat Selangor. Kegiatan pertanian bagi tanah gambut pula adalah nanas, iaitu di kawasan Rengit Johor, Pontian Johor dan juga Nabis Johor. Sekian daripada saya, diteruskan lagi dengan penyampai seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas. Seterusnya, saya Nurul Hidayah Syahira binti Anwar akan membincangkan tentang faktor fizikal yang ketiga. Faktor fizikal yang ketiga ialah iklim. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Purata suhu Malaysia antara 27 darjah Celsius dengan jumlah tahunan melebihi 2,600 mm. Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan. Pelbagai jenis tanaman seperti padi, getah, kelapa sawit, nanas, kopi dan lada hitam dapat tumbuh dengan subur. Cuaca yang sejuk dengan suhu yang sederhana iaitu kira-kira 800 darjah Celsius di kawasan tinggi seperti Kudasang, Sabah dan Cameron Highland, Pahang amat sesuai bagi penanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Seterusnya, faktor fizikal yang keempat ialah saliran. Seperti yang kita ketahui, Malaysia memiliki saliran yang baik. Dengan adanya pengairan baik, maka kegiatan pertanian juga dapat dijalankan dengan baik. Contohnya, penanaman padi memerlukan perairan yang baik untuk proses penanaman seperti penanaman padi di dataran Kedah Perlis. Kegiatan pelancongan iaitu pelancongan air seperti Melaka River Cruise juga dapat dijalankan apabila adanya sistem pengairan yang baik. Faktor fizikal yang terakhir ialah bahan mentah. Malaysia mempunyai pelbagai bahan mentah yang diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan pertanian. Bahan mentah prima boleh diproses untuk menghasilkan barang yang sekunder seperti kayu balak boleh menghasilkan industri perabot, papan dan kayu gergaji, dan getah dapat menghasilkan sarung tangan dan tayar. Saya serahkan kepada penyampai yang seterusnya. Terima kasih rakan di studio. Seperti yang dapat kita lihat, sekarang saya berada di Kundasang, Sabah, di mana merupakan kawasan tanah tinggi yang merupakan iklim bercuaca sejuk dengan suhu yang sederhana iaitu kira-kira 18 darjah Celsius. Pertanian merupakan sumber pendapatan yang utama kepada penduduk di sini. Tidak hairanlah Kundasang merupakan pusat membeli belah sayur-sayuran yang terkenal di daerah ini. Manakala pelancongan menjadi sumber pendapatan kedua terpenting bagi penduduk di Kundasang. Sekian laporan saya, kembali kepada rakan di studio.
Kembali bersama saya, Nur Jasmine binti Muhammad Amri. Beralih kepada dasar kerajaan. Sekarang, saya bersama Tun Dr. Nur Ashura Malik yang merupakan pengurus Jabatan Filda. Hello Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Doktor, apa pendapat Doktor tentang dasar kerajaan? Adakah dengan dasar kerajaan ni dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Kerajaan Malaysia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara iaitu Dasar Pertanian Negara yang berperanan memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Pelan Induk Perindustrian yang berperanan merangka secara terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berperanan memenuhi keperluan tenaga mahir. Selain itu, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA juga diwujudkan bagi menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil. Manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan atau FELKRA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baharu. Baiklah, terima kasih Puan. Terima kasih rakan penyampai. Faktor manusia yang seterusnya adalah teknologi. Kegiatan ekonomi Malaysia bertambah maju dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Antara kebaikan penggunaan teknologi yang canggih dan moden ini adalah dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan meningkatkan keselamatan. Lebih-lebih lagi pada zaman pandemik ini. Jadual berikut merupakan pengaruh teknologi terhadap kegiatan ekonomi. Beralih kepada modal. Wang atau harta benda yang digunakan sebagai asas sesebuah perniagaan juga disebut sebagai modal. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal sedia ada. Terdapat dua jenis modal yang ada di Malaysia iaitu modal domestik dan modal pelaburan langsung asing. Bagi menggerakkan ekonomi negara, agensi yang bertanggungjawab mengeluarkan modal domestik adalah seperti Majlis Amanah. Bagi pengeluaran pelaburan langsung asing pula, ianya diperoleh daripada kemasukan pelaburan asing ke Malaysia dan melaburkan modal bagi muka kilang, perniagaan dan ladang. Terima kasih rakan di studio. Jadi sekarang saya berada di sebuah pusat membeli belah di sekitar kawasan Cangkat Lada, Perak. Mari kita lihat apa pandangan orang awam mengenai kegiatan pasaran yang dijalankan di Malaysia. Jadi sekarang saya bersama dengan seorang pelanggan di sini. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya puan. Okay, boleh saya tahu nama cik? Ya boleh. Nama saya Izzatul Iman. Okay, Cik Izzatul ya. Okay, boleh saya tanyakan sedikit soalan kepada cik? Ya boleh. Silakan. Okey, bagi pandangan cik, adakah pasaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Ya, betul. Boleh saya tahu kenapa ya? Baik, kerana kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Jadi dari situlah ia memberikan keuntungan terhadap ekonomi di Malaysia. Antara lokasi pasaran tempatan ini termasuklah kompleks membeli belah, pasar borong, kedai runcit dan gerai. Okey, itu saja ya? Ya, itu saja. Baiklah, terima kasih cik kerana sudi bersama dengan saya. Sama-sama puan.
Jadi begitulah sedikit sebanyak manfaat kegiatan pasaran yang telah dikongsikan oleh Cik Izzatul tadi. Seperti kita maklum, kegiatan pasaran ini telah pun dijalankan di seluruh Malaysia. Itu saja laporan daripada saya, kembali kepada rakan di studio. Terima kasih diucapkan kepada rakan sekerja yang berada di lokasi kejadian. Seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor manusia yang terakhir. Faktor manusia yang terakhir ialah buruh. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2017, tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja maupun menganggur. Sehingga Mei tahun 2017, terdapat kira-kira 14.96 juta guna tenaga buruh tempatan di Malaysia. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dan negara lain seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Vietnam, China bagi menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah video yang telah mendapat sebanyak 16.7 juta tontonan di YouTube. Teruskan bersama kami. Sekian sahaja, visual ini telah pun mengakhirkan siaran buletin T5 News. Patuhi SOP dan tetapkan amal penjarakan fizikal dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.